Hai, Assalamualaikum, menceriakan pagi anda hari ini bersama kami berdua, Nurul Hidayah dan juga saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat walaupun sekarang ni kes COVID dikatakan sedang meningkat naik. Walau apa pun buat masa sekarang ni tidak perlulah berasa orang kata panik, tapi keadaan masih lagi dalam terkawal. Walau apa pun yang penting kita masihlah pakai pelitup muka, kita elakkan pergi ke tempat-tempat yang sesak walaupun susah sikit kot sekarang tengah musim cuti sekolah. Betul. Dan sebagainya, Nurul. Tapi saya rasa itulah sahaja panduan yang dapat kita lakukan dan kita dapat kembali aplikasikan kerana ianya bermula daripada awal lagi daripada gaya kehidupan kita. Sekiranya kita seorang yang begitu prihatin akan penjagaan kesihatan, nak elakkan, nak memutuskan rantai COVID ni adalah amat sukar kerana kita tahu dunia mengalami globalisasi, semuanya ada dekat dengan kita kan. Betul. Kita pun keluar masuk dan langkah terbaik adalah memakai pelitup muka walaupun tidak diwajibkan oleh pihak kerajaan, tetapi saya kira itu adalah langkah yang bijak untuk ketika ini. Okey, dan berkongsi mengenai COVID mungkin saya boleh kongsikan mengenai laporan berita varian JN1 COVID-19 dikesan di Jakarta, Batam, di mana ia merupakan satu varian baru. Seperti mana setiap kali kes peningkatan COVID pastinya sinonim dengan adanya lahir varian baru, dan berikutan itu varian JN1 dikesan di Jakarta dan juga di Batam di wilayah Kepulauan Riau. Masing-masing satu kes jangkitan dikesan di Jakarta Selatan pada 11 November, di Jakarta Timur pada 23 November dan di Batam pada 13 Disember. Dan JN1 berkait rapat dengan varian BA2.86 dan dijangka memberi kesan ke atas corak penularan COVID-19. Dan dalam pada itu berdasarkan laporan setakat 18 Disember 2023, 2 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan di Hospital Dr. Muhammad Hussein di Palembang dan Hospital Wilayah Tarakan, namun bukan disebabkan oleh varian JN1. Dan bercakap mengenai varian JN1, ini juga dikatakan merupakan dikatakan tidak menolak kemungkinan ia menjadi varian yang dominan di China disebabkan beberapa faktor termasuk kes import. Dan varian JN1 ini juga dikesan lebih 20% daripada semua kes di Amerika Syarikat, dan ianya dilaporkan lebih mudah untuk menular dan lebih tinggi untuk melepasi sistem imun manusia. Tetapi sejauh manakah tahap bahayanya itu dikatakan agak terkawal. Tapi setakat ni belum lagi masuk ke dalam negara kita. Dan menurut Menteri Pengangkutan juga Anthony Loke Siu Fook mengingatkan kepada orang ramai meskipun pemakaian pelitup muka itu belum lagi ataupun tidak diwajibkan, tetapi amat digalakkanlah untuk semua orang memakai sebagai langkah berjaga-jaga sebab kita seperti yang kami sebutkan awal tadi, peningkatan kes baru COVID-19 yang dilaporkan sejak kebelakangan ini semakin meningkat. Dan juga semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keadaan semasa kes COVID-19 di Malaysia masih lagi terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan yang sedia ada susulan pengukuhan Pelan Pengurusan COVID-19 KKM. Tambahan beliau lagi, kerajaan juga tidak bercadang untuk mengulangi sekatan yang pernah dilaksanakan ataupun lebih dikenali sebagai PKP. Rasanya ramai orang yang risau sekiranya PKP ini akan dilakukan semula. Dan bagi maklumat penonton di luar sana, kes COVID-19 yang dilaporkan dalam minggu epidemiologi ke-50 iaitu dari 10 hingga 16 Disember, sebanyak 20,696 kes, peningkatan sebanyak 62.2% berbanding 12,000 kes saja pada minggu yang sebelumnya. Apa-apa pun diingatkan pada semua orang seperti yang kita dah beritahu awal tadi, elakkan kawasan yang sesak, pakai pelitup muka, dan juga sebenarnya yang paling penting untuk kita jaga kebersihan diri sendiri. Jadi sentiasa cuci tangan, gunakan hand sanitizer dan sebagainya. Dan waktu inilah kita kena terlalu menjaga kesihatan. Kalau ada simptom-simptom tu, sekiranya yang paling terbaik adalah elakkan daripada berkumpul di kawasan yang terbuka. Sekiranya kita mengalami simptom, kita orang kata apa, kita kuarantin diri kita sendiri. Elakkan daripada bertemu orang untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan kalau nak bercakap mengenai COVID, sememangnya takkan habis, takkan putus, dan ia merupakan sesuatu yang perlu kita membiasakan diri untuk hidup dengannya, dan ada pasang surutnya. Dan saya kira ini adalah waktu yang mencabar dan waktu yang sukar, tetapi kita masih boleh mengharunginya bersama-sama. Dan
Jadi juga bagi golongan-golongan yang berisiko tinggi mungkin digalakkan juga untuk mengambil booster sekiranya belum dapatkan booster lagi. Selain daripada itu, petikan daripada portalpenambang.com juga berita untuk penggiat-penggiat seni. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS telah pun mengambil tekad inisiatif memberi bantuan kepada penggiat industri kreatif menerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri. Dan menurut pengerusi FINAS, Datuk Kamal Othman berkata, jawatankuasa yang dipengerusikan Presiden Persatuan Seniman Malaysia, Rozaidi Abdul Jamil ataupun lebih dikenali sebagai ZZaidi akan menyelaras agihan bantuan secara sistematik menerusi data-data yang diperolehi. Menurutnya lagi, jawatankuasa itu akan bekerjasama juga dengan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia ataupun GAFIMA yang mempunyai 11 persatuan seni untuk menyalurkan dan juga berkongsi maklumat tentang kebajikan individu, persatuan dan juga badan-badan berkaitan industri kreatif negara sebagai satu sinergi. Dan setakat ini seramai 100 penggiat seni akan menerima bantuan daripada program tersebut dan akan menyasarkan lebih banyak lagi yang akan menerima bantuan daripada program setelah mendapatkan data dan juga rekod-rekod daripada GAFIMA. Ini adalah satu langkah yang bagus di mana khasnya untuk kebajikan-kebajikan pada golongan-golongan artis veteran yang kita dapat saksikan kebelakangan ini ada nasibnya yang tidak begitu dibela, dan ini adalah satu langkah yang begitu proaktif daripada pihak FINAS untuk membela nasib artis-artis veteran. Dan itulah kadang-kadang ada kita bekerja siang sampai ke malam, terutama lah macam pelakon-pelakon dan sebagainya kan, dan tak diberi pampasan yang sebenarnya. Banyak kes-kes begini yang kita dengar dan akhir sekali kebajikan mereka tak dijaga. Dan mungkin selepas ini saya kira para artis juga harus cakna KWSP turut membuat satu skim iaitu aisaraan untuk diri sendiri boleh mencarum. Saya kira itu adalah satu langkah yang proaktif untuk menjamin kualiti di hari persaraan kelak. Dan kita seperti biasa kita dah tengok mengenai perkembangan apa yang kita kongsikan hari ini. Kita nak saksikanlah pula Pasha mengenai cuaca ni penting. Musim cuti sekolah kata nak bawa anak berjalan lah, nak pelbagai aktiviti lah, apa pun kita saksikan ramalan cuaca hari ini. Dan seterusnya langsung ke bilik berita bersama dengan rakam penyampai. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Polis mengesahkan kawasan perumahan yang tidak terjejas berhampiran tanah runtuh di Jalan Wawasan Puchong masih selamat dihuni. Ketua Polis Daerah Sedang ACP AA An Balagan berkata, penduduk tidak perlu bimbang kerana struktur tanah itu tidak akan sampai ke kawasan lain. Beliau berkata demikian ketika mengulas kebimbangan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran tanah runtuh. Selain itu, katanya, kerja-kerja penanaman cerucuk besi masih giat dilakukan di kawasan terbabit mengikut kesesuaian dan kedalaman cerun tanah runtuh. Setakat petang semalam, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat atau terjejas dalam kejadian gempa bumi di Provinsi Gansu dan Qinghai di barat laut China. Wisma Putra mengesahkan pihaknya akan terus memantau rapat perkembangan terkini bencana itu melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Xi'an. Gempa bumi dengan magnitud 6.2 berlaku pada 11.59 malam 18 Disember itu menjejaskan Provinsi Gansu dan Qinghai. 105 orang maut dan 397 lagi cedera di Gansu, manakala 11 dilaporkan terbunuh di Qinghai. Lebih 4,700 rumah rosak dan beberapa kampung mengalami gangguan bekalan elektrik, bekalan air, pengangkutan dan komunikasi. Wisma Putra dalam kenyataan turut merakamkan simpati dan takziah kepada rakyat dan Kerajaan Republik Rakyat China serta
serta mangsa dan keluarga yang terjejas akibat gempa bumi tersebut. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas yang perlukan bantuan konsular boleh menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di Xi'an. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada Abdul Fattah Al-Sisi kerana memenangi pilihan raya Presiden Mesir 2024 pada Isnin. Bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, beliau mengucapkan semoga pencapaian ini mampu mengeratkan lagi ikatan silaturahim yang dikongsi antara kedua-dua negara. Pihak berkuasa pilihan raya kebangsaan Mesir pada Isnin mengumumkan penyandang presiden iaitu Abdul Fattah telah memenangi pilihan raya itu dengan meraih 40 juta atau 89.6% undi. Kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah 9.4 juta ringgit bagi bantuan musim tengkujuh kepada 11,784 peneroka tanaman getah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda yang layak di seluruh negara. Felda memaklumkan bantuan yang disalurkan melalui pihak berkuasa pekebun kecil perusahaan getah RISDA berjumlah RM800 bagi setiap peneroka tanaman getah itu akan diberikan dalam 3 fasa bermula Disember 2023 sehingga Februari 2024. Bayaran fasa pertama melibatkan nilai RM400, manakala fasa kedua dan ketiga masing-masing melibatkan nilai RM200. Kesemua bayaran itu akan dibuat secara terus ke akaun bank peneroka terlibat. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban peneroka tanaman getah, terutamanya dalam menghadapi musim tengkujuh. Sekian dari Bilik Berita dari Sungai hingga ke Segara, Palestin. Pasti merdeka. Salam hormat. Assalamualaikum. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pada pagi ini kita akan bawakan satu topik yang inilah menjadi kerisauan orang ramai baru-baru ni memandangkan kes COVID pun sedang kian meningkat. Ramai yang risau mungkin akan diadakan PKP sekali lagi. Tapi pada pagi ini kita akan bawakan kepada anda seorang tetamu yang telah kami undang ke studio pada hari ini untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Walaupun kita dah melalui fasa COVID-19 ni beberapa tahun yang dahulu, eloklah kalau kita nak refresh balik kan. Kadang-kadang kita mudah lupa. Betul. Ataupun kita lalai dan cuai. Jadi pada pagi ini bersama kami adalah Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Okey doktor, kebelakangan ini kita dikejutkan dengan kes COVID yang angkanya begitu mendadak peningkatannya dan mungkin doktor boleh kongsikan ketika ini statistik yang terkini, perkembangan terkini COVID-19 di negara kita. Okey, alright. Okey, COVID-19 memang tak asing lagi daripada kita, dah bertahun-tahun, dan selepas kita tamatkan semua aktiviti PKP, memang kita pun dah serahkan kepada public community kita untuk melakukan kendiri, ujian kendiri, self-reporting, sebab maksudnya benda ni kita dah accessible kat mana-mana saja dan boleh melakukan ujian tersebut. Disebabkan kendiri tu ada, masing-masing kesedaran tu wujud, disebabkan tu masing-masing report kes masing-masing dalam kita punya platform, dan memang kita dapati ada peningkatan kes lah. Masa yang last tu memang agak rendah, tapi bermula pada tahun ini memang nampak menunjukkan peningkatan yang sekali ganda berbanding dengan kalau kita kata minggu ini saja dah 20,000 kes, dalam minggu lepas dalam 12,000 kes. So memang nampak peningkatan sekali ganda lah. Tapi itu untuk mereka yang ada kesedaran sendiri untuk melaporkan sekiranya positif COVID-19, tapi ada je ramai di antara kita yang macam positif COVID tapi senyap-senyap lah, tak apalah, kita diam-diam je lah, kita tak nak laporkan. Jadi adakah ini akan orang kata does it reflect situasi sebenar COVID sekarang ni dalam negara?
ada kemungkinan sebab bila dia melaporkan, mereka yang melaporkan tu akan diberi arahan untuk kuarantin di rumah ataupun HSO. So bila dia berada di dalam rumah, maksudnya dia akan mengalami isolasi dan ada pengasingan dengan komuniti. So maknanya individu yang tak mahu melakukan ujian, mungkin dia positif tapi tak tahu status dan dia berada di kalangan kita punya komuniti, itu boleh menyebabkan juga rebakan ataupun jangkitan. Tambah pula bila dengan keadaan sekarang, percutian yang panjang, masing-masing melancong ke sana sini, kepadatan orang awam dan ramai, itu lebih memudahkan rebakan jangkitan tersebut. Dan doktor, ini kita imbau kembali sekiranya dahulu seseorang itu dijangkiti COVID-19 di mana kontak rapatnya turut perlu menjalani kuarantin. Tetapi ketika ini, adakah masih relevan lagi kontak rapat melalui kuarantin ataupun perlu bebas seperti mana individu yang lain? Bagaimana pendapat doktor? Atau lihat pada simptom, ialah buat check simptom sendiri saja. Alright. Sebab tu kalau untuk kontak rapat ni kita bahagi kepada dua, yang ada gejala dengan tiada gejala. Kalau tiada gejala memang mudah, dia tak perlu ujian apa-apa pun, dan boleh bebas dengan aktiviti masing-masing. Kalau mana-mana yang bergejala memang kena lakukan ujian dahulu. Tapi kalau dia negatif, maksudnya tak ada bukti yang menunjukkan dia adalah positif, maksudnya tiada arahan kuarantin yang dikeluarkan. Tapi kalau masih lagi kekal bergejala, dia perlu uji lagi sekali. Sebab kita takut dia ada dalam peringkat subclinical, maksudnya dia tak menunjukkan lagi tanda-tanda positif. So bila dia repeat katakan positif juga, so maksudnya baru dikeluarkan arahan kuarantin tersebut. Jadi untuk mengambil langkah yang berhati-hati, lebih selamat mengenakan pelitup muka ke mana jua anda pergi. Betul. Jadi sekarang ni kita boleh katakan majoriti lah ataupun ramai rakyat Malaysia yang dah ambil vaksin. Jadi kita ada some sort of crowd immunity terhadap vaksin COVID ni. Tapi masih lagi ada golongan-golongan yang berisiko tinggi yang apabila dijangkiti COVID akan mengalami gejala yang lebih serius. Jadi bagaimana, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita melindungi golongan-golongan yang lebih berisiko tinggi ni, golongan yang tua, yang ada comorbidity, golongan kanak-kanak dan sebagainya. Alright. Perlindungan vaksinasi ni, kalau kita dah capai satu tahap herd immunity tersebut, sepatutnya dia boleh melindungi sebenarnya golongan-golongan rentan ini. Tapi pada masa sama kita tahu tahap immunity vaksin ni akan lama-lama dia akan menurun sedikit demi sedikit. So maksudnya sebab tu kita perkenalkan dos booster ataupun penggalak. Saya percaya kita semua ni telah ambil second booster sepatutnya lah. Sebab second booster pun dah diperkenalkan dalam setahun 2 tahun lepas. So maksudnya boleh ambil second booster tersebut. So bagi yang golongan yang rentan ni, macam warga emas yang ada comorbidity, sebab tu kita memang menggalakkan mereka untuk ambil dos penggalak tersebut untuk tingkatkan tahap perlindungan dalam badan mereka. Di samping kita yang orang ramai ni mengamalkan pemakaian pelitup muka dan mengelakkanlah daripada terdedah kepada punca-punca jangkitan tersebut. Saya ada soalan tentang pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 untuk yang kita-kita ni yang dah ambil, mungkin dah ambil first booster, second booster dan sebagainya. Kalau kita nak tengok vaksin influenza contohnya diambil setiap tahun. Jadi untuk vaksin COVID ataupun dos penggalak COVID ni, adakah digalakkan untuk mengambil setiap tahun, setiap 6 bulan? Macam mana doktor? Alright, dia bergantung juga kepada situasi lah. Sebab kita tahu COVID-19 ni dia ada dia jenis virus RNA yang bermutasi, dan akan dia punya pattern dia mungkin berbeza-beza mengikut tahun. Tapi buat masa ni kita menggalakkan untuk pengambilan dos penggalak tersebut kepada golongan rentan, terutama sekali lah. Kalau kata untuk akan datang, memang kita pun tak boleh nak mengatakan sekarang, sebab bergantung juga kepada keadaan semasa situasi COVID tersebut. Dan sepatutnya vaksin yang kita ambil tu dapat melindungi kita daripada mendapat jangkitan yang teruk pada situasi sekarang, pada situasi semasa. Kerana varian COVID-19 sentiasa bermutasi. Demikian doktor ya. Okey doktor, dan kita sebut mengenai varian COVID-19 yang sentiasa bermutasi, tidak dapat dielakkan, dan terkini mutasi iaitu varian JN1 turut dikesan sekitar 20% di Amerika Syarikat, dan kali ini terbaru telah pun memasuki di Jakarta dan juga Batam di wilayah
wilayah Kepulauan Riau. Dan kita nak tahu juga doktor mengenai simptom-simptom JN1 ini bagaimana, adakah ianya berbahaya ataupun ianya hanyalah seperti Omicron, ianya adalah bergejala ringan, bagaimana? Okey, sebab kalau ikutkan JN1 ni merupakan salah satu variant of interest dan concern jugalah di peringkat global, iaitu di WHO itu sendiri. Tapi kalau kita tengok dari segi susu galur, dia punya variant pattern tu, dia mimik kepada Omicron punya groups. Okay, so kalau kita tahu Omicron ni dia lebih kepada gejala ringan dan dia senang dapat jangkitan, tapi tak teruk dan cepat pulih lah. Kalau ikutkan situasi yang kita boleh katakan berkenaan varian JN1 tu, mungkin mimik kepada varian Omicron tu sendirilah. Okey doktor, kalau dulu orang mengatakan seseorang itu apabila telah menghidap COVID-19, tubuh badan mereka akan melahirkan satu antibody tersendiri untuk melindungi daripada jangkitan kedua untuk tempoh jangka tertentu. Tetapi ketika ini tempoh jangka tertentu yang dijangka untuk tubuh seseorang itu imun ataupun tidak dijangkiti dengan COVID-19 tu dalam tempoh jangka masa bila anggaran waktunya? Adakah tidak ada anggaran waktu tertentu atau bagaimana? Okay, alright. Sepatutnya kalau natural immunity daripada COVID-19 ni, siapa yang lepas dapat jangkitan, sepatutnya dia ada period lah lebih kurang 3 bulan ke 6 bulan lah. Sama juga kalau kita ambil vaksin, dia memberi perlindungan dalam tempoh tersebut. Tapi dia bergantung juga kepada individu tersebut. Kalau memang tahap badan dia tak berapa kuat, memang jenis yang ada penyakit, sebenarnya 3 bulan tu mungkin akan lebih pendek. Bergantung kepada dedahan dan juga bergantung kepada berapa banyak virus yang masuk dalam badan mereka. Sebab tu saya tanya tadi doktor, sebab yalah tahap immunity setiap orang tu berbeza kan. Tadi doktor cakap 3 sampai 6 bulan boleh bertahan ataupun kita boleh elak daripada jangkitan COVID. Okey, kita nak tanya langkah berjaga-jaga yang kita boleh ambil untuk yalah, terutama sekarang ni musim-musim cuti kan, orang ramai bergerak ke luar negara ke sana kemari, tapi kita nak berhenti untuk berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi baru je nak tanya doktor pasal langkah-langkah ni lah, langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambilkan, terutamanya sekarang ni musim cuti, musim perayaan. Kita ramai orang yang keluar kemari, ada a lot of movement inside dan juga outside the country. Apakah antara langkah-langkah yang boleh diambil selainlah daripada memakai pelitup muka, menjaga kebersihan tangan? Dulu kita dinasihatkan supaya tak memegang muka, mata, gosok hidung dan sebagainya kan. Mungkin daripada segi yang lain pula, apa langkah-langkah yang boleh diambil? Vaksin, kalau ada peluang untuk ambil vaksin, memang sebenarnya kita kalau nak buat langkah pencegahan ni, dia ada pharmaceutical punya approach dengan non-pharmaceutical approach lah. Kalau non-pharmaceutical approach tu macam kita tahulah, pakai pelitup muka, cuci tangan, kalau boleh elak crowd dan apa semua tu lah. Tapi kalau yang pharmaceutical approach tu ambil vaksin lah, kalau betul-betul nak. Tapi pada masa sama juga yang saya boleh sarankan kat sini adalah kita kena keep badan kita fit ataupun healthy lah. Yang penting kita punya pemakanan, kita punya daily activities, dari segi physical activities, mungkin kita manage well kita punya stress life in condition, sebab benda-benda tu semuanya boleh mempengaruhi juga dari segi kita punya tahap immunity tu sendiri. Sebab kalau kita mengamalkan aktiviti yang sihat, insyaAllah sepatutnya perlindungan tu dah ada dah sebenarnya. Dan ditambah lagi dengan vaksin dan pencegahan pelitup muka tu semua, mungkin dia akan memberi 3-4 kali protection lah berbanding 3-4 layer. 3-4 layer tu kita itu kalau kena pun orang kata mild je lah, sikit-sikit saja. Bila badan kita sihat, sistem immunity kita pun sebenarnya kuat dengan pemakanan diet yang seimbang dan sebagainya. Okey doktor, berbalik kepada diet yang seimbang, diet yang baik. Okey, apakah pemakanan yang disarankan untuk kita meningkatkan sistem imun tubuh badan kita khasnya berdepan dengan penyakit demam, sesama COVID seperti ini? Alright. Bila kita kata pemakanan yang seimbang, sebenarnya apa-apa yang memberi
kalori yang mencukupi untuk badan dan juga nutrien yang cukup yang diperlukan untuk badan tersebut. Sebab kita banyak sumber makanan, contohnya buah-buahan, buah-buahan yang ada memberi bekalan seperti vitamin C, yang nutrien zinc dan apa semua tu, sebenarnya itu sangat membantulah untuk meningkatkan kita punya tahap keseimbangan badan. Dan juga pastikan bila kita sakit kan kita tak suka makan, tak ada selera kan. Kalau dalam kes-kes yang macam tu, macam mana kita nak menggalakkan pesakit COVID yang mungkin kalau dulu hilang deria rasa dan sebagainya, memang tak ada selera nak makan. Jadi dalam kes-kes yang begitu, macam mana kita nak menggalakkan untuk dia kena push tak ada pilihan. Tak ada pilihan, memang dia kena makan sebab yang penting tu keseimbangan. Bila kata keseimbangan, protein dia masuk cukup, karbohidrat dalam badan dia cukup, dan kalau boleh kita tak elaklah daripada yang excessive fat. Dia bercakap mengenai vitamin, doktor. Sebelum ni kan ramai antara kita yang kata waktu COVID-19 tingkatkan pengambilan vitamin C, vitamin D, apa lagi vitamin yang boleh digalakkan dalam ketika ini? Tak, kita banyak jenis vitamin sebenarnya. Semua vitamin tu sangat membantu untuk kita punya tahap keseimbangan dan kesihatan dalam badan. So yang penting seimbang. Kalau kita ambil terlampau banyak, mungkin ada juga komplikasi disebabkan vitamin yang berlebihan. Jadi so tu pentingnya keseimbangan tersebut. Sebab tu kalau kandungan tu sebenarnya kalau dia kata 1 biji sehari contohnya, cukuplah 1 biji sehari, janganlah ambil 3-4 biji. So kita tak nak kesan sampingan yang lain. Ada setengah orang yang macam tak apalah, kita makan ekstra lah kan, extra portion. Okey, yang penting sebenarnya yang penting adalah diet yang seimbang dan memakan makanan yang bernutrisi. So macam tadi doktor ada mention pasal kalori, tapi kadang-kadang kalori kita terlebih, tapi nutrien kita kurang. Kat situ pun kita kena seimbangkan. Okey, kita ada satu soalan juga ni sebenarnya. Mungkin persoalan yang dah lama tak difikirkan, tak ditanyakan. Waktu COVID memuncak dahulu, dalam pengurusan jenazah pesakit COVID-19 adalah prosedur-prosedur yang tertentu. Ahli keluarga tak boleh datang untuk menguruskan jenazah. Kalau sekarang, adakah prosedur masih sama? Macam mana? Kalau untuk prosedur pengurusan jenazah, kita maksudnya boleh, sekarang dah boleh, tak ada isu. Maksudnya bukan kita kata kelonggaran SOP ke apa, tidak. Maksudnya dari segi SOP pengurusan jenazah COVID itu masih lagi sedia ada, kita masih akan implement, tapi jenazah boleh tengok lagi. Tak adalah dulu memang kita halang terus. Sebab kita takut varian yang tak stabil dan menyebabkan jangkitan yang teruk kepada ahli keluarga. Tapi sekarang benda tu ada sedikit perubahan dari segi pelaksanaan pengurusan SOP itulah. Okey, jadi sebenarnya keadaan COVID itu taklah menakutkan seperti waktu di awal COVID. Sebenarnya yang menyebabkan ketakutan tu adalah ketakutan dan kerisauan adalah sebenarnya kita tak tahu COVID ni betapa serius dan waktu tu kurangnya ilmu waktu dalam masa lagi langkah kajian terhadap penyakit tersebut, belum ada vaksin, dan itu ada sebab-sebab tertentu kenapa perkara tersebut berlaku. Dan doktor, kita kembali kepada COVID-19. Kita lihat peningkatan kes agak drastik sekitar 17,000 ke 20,000 dan dijangka angka akan meningkat. Dan adakah setakat ini jangkaan peningkatan kes dalam tempoh terdekat ini boleh mencecah ke tahap berapa, doktor? Kita belum lagi keluarkan R0 yang terkini. Sebab dulu kan kita suka dengan R0 kan. Benda tu kita masih lagi dalam proses untuk calculation. Tapi kalau tengok situasi semasa dengan pergerakan yang bebas dan semua tu, memang dijangkakan akan meningkat. Dari segi peningkatan tu tetap akan berlaku. Sekali ganda ke, 2 kali ganda ke, dan tetap akan meningkat lah. Tapi kita harap juga pada masa sama peningkatan tu tak terlampau teruk dan drastik, sebab kita tak mahu nanti meningkatkan beban juga kepada kita punya kapasiti hospital dan juga masyarakat kita juga. Dan saya kira masyarakat kita sekarang ni lebih bijak dan lebih mudah menerima mengenai kesan COVID-19 dan juga langkah pencegahan dan juga langkah penjaga-jaga. Dan mungkin doktor boleh memberikan sedikit nasihat kepada para penonton ketika ini untuk lebih berjaga-jaga lagi terhadap varian COVID-19 untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat dan pastinya di kalangan masyarakat yang sihat. Okey, seperti yang kita war-warkan sebelum ni dan tak pernah kita tamatkan, iaitu elemen TRIIS tu test, kalau ada gejala buat ujian, and then kita report, isolate dan dapatkan rawatan. Maksudnya pentingnya dapatkan rawatan awal tersebut sebab
ada rawatan yang kita boleh berikan. Sebab kalau lambat datang, mungkin keberkesanan tu tak ada. Okey, itu satulah. Tapi mana-mana yang kontak, kalau bergejala boleh buat ujian, ataupun kalau boleh asingkan daripada orang awam. Kita takut mungkin dia akan positif kemudian, kita pun tak tahu juga. Sebab kita nak stopkan dia punya chain of transmission tersebut lah. Okey. Dan ada peluang untuk pergi mengambil vaksin, silalah digalakkan. Tapi buat masa ni kita memang galakkan kepada yang warga emas dan rentan dahulu. Okey. Sebab itu Pengambilan risiko. vaksin ataupun booster dose untuk COVID-19 ni adakah masih percuma dan boleh didapati di mana-mana klinik TKM? Yes, boleh. Kita ada platform MySejahtera, boleh guna pakai, ataupun boleh rujuk kita punya website Protect Health lah. Boleh dapati mana-mana lokasi yang menyediakan perkhidmatan pemberian vaksin tersebut. Itu dia satu penerangan, pencerahan yang lebih detail ya, itu mengenai langkah pencegahan COVID-19 bersama dengan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih atas kesempatan masa yang diberikan. Dan itu tadi ya, sebenarnya bukan tu je. Kalau dulu kita jaga jarak juga. Betul. Mungkin kita boleh aplikasikan juga. Dan apa pun, kekalkan gaya hidup yang sihat. Gaya hidup sihat ni, gaya hidup sihat, Nurul, kita cakap tentang gaya hidup sihat ni, antaranya adalah melakukan senaman. Dan kita ada VT yang telah pun disediakan oleh tim produksi AKM. Mari kita saksikan. Hari ini saya bersama kawan-kawan saya di Pusat Mai Air Yoga. India, yoga sebagai warisan budaya kini dipraktikkan secara meluas ke seluruh pelosok dunia, tidak kira agama, bangsa dan budaya. Selain itu, ia menjadi penyatu dalam segenap kepelbagaian. Terdapat ribuan gerakan atau asana dalam yoga yang dilakukan mengikut panduan dan gaya masing-masing. Setiap gerakan memiliki makna dan manfaatnya yang tersendiri. Yoga bukan hanya tentang gerakan tubuh, ianya juga tentang penyatuan minda dan jiwa. Tujuan yoga ialah untuk kesihatan fizikal, mental dan emosional. Sebab tu kalau kita lihat tadi bila buat senaman, yang begitu besar sekarang, kita boleh manage. So, apa yang berlaku sekarang dalam seluruh dunia, yoga telah menjadi satu bahagian senaman minda dan badan, tetapi kesihatan keseluruhan, holistic healthy sangat besar. So basically, it's a stress very strong and powerful way untuk manage kita punya ketegangan pemikiran.
Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Seperti mana kita sedia maklum ya, penjagaan kesihatan merupakan penjagaan yang paling utama sekali kerana badan kita ni sememangnya nak pakai lama. Banyak aktiviti nak dilakukan sebagai seorang ibu, seorang suri rumah, wanita berkejaya ataupun anak, isteri, apa sahajalah peranan kita, segala tanggungjawab ada di bahu kita dan memastikan tanggungjawab tu dapat direalisasikan dengan baik. Betul. Badan tu kena jaga dulu. Betul. Tapi sebenarnya penjagaan kesihatan ni kena dimulakan daripada umur yang kecil lagi. Dari zaman kanak-kanak lagi. Betul. Dan kita tengok kan, Pasha, zaman sekarang ni banyak sangat makanan viral. Sana sini makanan viral. Kita ni, masyarakat Malaysia ni suka makan. Betul. Kadang-kadang tanpa kita lupa, tanpa kita sedar, kita dah membawa satu budaya kepada anak kecil kita bahawa budaya makan ni adalah satu budaya yang biasa saja. Tetapi kita dah tak memfikirkan impak ni terhadap kesihatan mereka, maka lahirlah kanak-kanak yang berisiko obesiti dan ramai juga sebenarnya kanak-kanak telah pun berdepan dengan obesiti. Okey, untuk membincangkan tajuk ini mengenai cabaran obesiti di kalangan kanak-kanak, pastinya kita membawakan pakar bersama dengan kita adalah Dr. Sufian Sani Sayuti, merupakan pengasas Mega Klinik. Dr. Sufian, selamat datang. Kita ucapkan doktor, apa khabar? Terima kasih Pasha. Okey doktor, kita nak tanya juga mengenai topik hari ini, obesiti di kalangan kanak-kanak. Agak membimbangkan sebenarnya. Betul. Ya, kerana obesiti sebelum ini kita kaitkan dengan golongan dewasa. Betul. Golongan yang warga emas. Tetapi kita nak tahu juga mengenai obesiti di Malaysia, peratusan obesiti di Malaysia. Malaysia menduduki di tangga yang keberapa dan berapakah peratusan obesiti di kalangan kanak-kanak? Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KKM pada tahun 2006, pada waktu tu kadar kanak-kanak yang menghadapi masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti hanyalah pada taraf 20%, di mana ianya adalah setaraf dengan negara-negara jiran kita. Tetapi apabila kajian yang sama dilakukan pada tahun 2019, peratusan tu melonjak daripada 20% hingga 30%, sekaligus Malaysia merangkumi tempat pertama dalam peratusan kanak-kanak yang mempunyai masalah berat badan berlebihan dan obesiti. Jadi jika kita dibandingkan dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan contohnya Singapura, sekarang kanak-kanak di Malaysia adalah dalam kadar 1 dalam 5 orang menghadapi masalah berat badan yang berlebihan. Jadi kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang ter-affected ataupun terkesan daripada masalah ini adalah yang tinggal di bandar, dan peratusan lelaki adalah melebihi sedikit berbanding dengan peratusan perempuan. Jadi data-data menunjukkan bahawa ini adalah satu masalah yang makin meningkat dan semestinya kita perlu lebih proaktif dalam membendung masalah inilah daripada jadi lagi melanjut. Okey, doktor, kita nak tahu juga sebenarnya macam doktor sebutkan tadi, berat badan berlebihan dan juga obesiti. Kita nak tahu perbezaan dari segi definisi berat badan berlebihan dan juga tahap obesiti itu, apa dia punya perbezaan dia, dan juga sebenarnya peringkat umur yang mana yang lebih terkesan dengan obesiti ni. Okey, kalau ini soalan yang bagus sebab kalau kita sebagai dewasa ataupun remaja, kita dah biasa timbang BMI, kita kira kita punya waist circumference. Tetapi kalau untuk kanak-kanak, dia lebih kompleks sedikit sebab kita perlu matchkan dengan umur berapa. Kalau jadi contohnya kalau kita nak kira untuk kanak-kanak umur 10 tahun, kita perlu masih timbang BMI, bermaksud kita ambil dia punya berat badan bahagi dengan tinggi kuasa 2, dan kita perlu matchkan dia punya umur. Kita perlu matchkan dia punya umur kepada dekat mana dia punya area. Contohnya kalau kanak-kanak umur 10 tahun, dia punya BMI adalah 14, so dia akan duduk dekat underweight. Jadi kalau antara 5 hingga 85, warna hijau adalah normal BMI, kalau kuning adalah overweight, dan kalau merah adalah obesity. Jadi growth chart ni masih terpakai sampai umur berapa? 2 tahun hingga 20 tahun. 2 tahun hingga 20 tahun. Tapi kalau tak nak pening kepala, boleh datang ke Mega Klinik Dr. Sufian. Kita timbangkan kepada anak-anak dan ibu bapa sekaligus. Okey. Jadi taklah, sebab kadang-kadang ni untuk kanak-kanak, terutamanya yang kecil-kecil lah kan, umur 2-3 tahun, lagi montel, lagi debab, lagi comel, katanya itulah masalah dia juga, lagi dibagi makan. Tapi sebenarnya apakah faktor utama yang menyebabkan berat badan berlebihan ataupun obesiti? Adakah dari segi pemakanan, kerana ibu bapa yang tak jaga pemakanan, kerap memberikan susu? Ada kes-kes yang kita dengar di luar sana, anak saya tak berapa suka nak makan makanan solid, dia tak suka makan nasi, sayur, buah-buahan dan sebagainya sebab
terlalu kerap diberikan susu. Contohnya. Ataupun adakah faktor genetik juga memainkan peranan dalam masalah obesiti ni, macam mana doktor? Jadi untuk kanak-kanak, untuk bayi yang berumur lebih kurang daripada 2 tahun, memang faktor formula milk adalah salah satu faktor penyumbang utama kenapa terjadinya berat badan berlebihan. Tetapi pada masa yang sama, kita tak boleh nak elakkan daripada mengakui bahawa genetik memainkan peranan juga. Pada masa yang sama, kajian oleh KKM pada 2019 juga menunjukkan bahawa sekiranya anak mempunyai salah seorang daripada ibu ataupun bapa yang mempunyai masalah overweight ataupun obesity, anak tersebut akan mempunyai 5 kali ganda lebih kecenderungan untuk mendapatkan masalah yang sama. Tetapi sekiranya kalau kedua ibu dan bapa dua-dua mempunyai masalah overweight dan obesity, anak tersebut akan mempunyai kecenderungan sebanyak 13 kali ganda untuk menjadi overweight dan juga obesity. Jadi ini membuktikan bahawa kita sebagai ibu bapa adalah contoh ataupun faktor yang paling penting untuk memastikan macam mana kesihatan anak-anak ataupun berat badan anak-anak kita. Maknanya faktor genetik turut memainkan peranan secara tak langsung, dan pastinya mengenai obesiti kaitan terdekat adalah faktor kesihatan, risiko kesihatan. Dan mungkin doktor boleh terangkan apakah risiko kesan jangka panjang terhadap kesihatan kanak-kanak obesiti yang kerap kali berlaku yang dilaporkan? Ini adalah satu aspek yang ramai yang terlepas pandang, terutamanya ibu bapa. Sebab daripada masalah obesiti ini, dia akan melahirkan satu generasi yang lebih kecenderungan untuk mendapat masalah kesihatan yang panjang, berkekalan dan juga boleh membawa maut. Contohnya, obesiti akan meningkatkan lagi risiko-risiko untuk penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, tinggi kolesterol dan fatty liver. Dan kesemua masalah kesihatan ini boleh meningkatkan lagi risiko untuk mendapat penyakit yang lebih berbahaya, contohnya sakit jantung, stroke dan mati mengejut. Lebih daripada itu, lemak-lemak yang berlebihan terutamanya di bahagian leher dan dari bahagian dada akan menyebabkan kualiti tidur akan terganggu, di mana terjadinya obstructive sleep apnea ataupun OSA. OSA ni apabila tidur, anak-anak tidak mendapat oksigen yang cukup ketika tidur, menyebabkan pembentukan otak ataupun penumpuan apabila waktu siang ke kelas belajar nanti akan kurang, akan memberi impak lagi kepada pembelajaran dan pembesaran anak. Jadi dia punya kesan dia tu berpanjangan. Lain daripada fizikal, emotional issue ataupun dari segi mental pun memberi kesan yang negatif juga, di mana apabila masalah berat badan ni berlebihan akan menyebabkan kurangnya kita punya self esteem dan akan membuka ruang kepada kes-kes buli dan sebagainya lah. Okey, dan doktor, kita mungkin nak boleh berkongsi apakah cabaran sebenarnya dalam nak mengawal anak ini menangani isu obesiti di kalangan kanak-kanak. Bukan sesuatu yang mudah Kalau orang dewasa ni mungkin kita boleh diet, kita boleh bersenam, ada rawatan, boleh ambil ubatan dan sebagainya. Kalau untuk kanak-kanak macam mana, doktor? Halangan ataupun cabaran utama saya sebagai doktor yang merawat kes-kes sebegini adalah untuk decentralize ataupun untuk memberi satu pandangan yang lebih luas kepada pesakit dan ibu bapa bahawa ianya bukan setakat kilogram dan BMI sahaja. Ia adalah satu perubahan yang perlu kita lakukan secara menyeluruh, meliputi pesakit ataupun anak-anak, termasuklah dengan ahli keluarga. Jadi ibu dan bapa dan adik-beradik dan juga pesakit perlu memainkan peranan tersendiri untuk memastikan the whole ekosistem di rumah tu adalah mengamalkan tabiat yang sihat. Contohnya pola pemakanan, pola tidur, macam mana kita spend kita punya hari yang cuti, adakah food hunting semata-mata ataupun kita ada selitkan dengan exercise, macam mana kita punya snacking, adakah jajan ataupun kudapan ataupun kita tukar kepada buah-buahan ataupun kacang-kacang. Jadi penumpuan ataupun sebab tu rawatan tu dia adalah bukan sekadar ubat-ubatan ataupun rawatan, tetapi dia lebih kepada family counselling untuk memastikan semua orang menjalani
tugas mereka sendiri. Tapi doktor, kalau kita lihat dalam masyarakat kita sekarang ni lah, ramai ibu bapa terutama sekali bila bawa anak-anak keluar makan ataupun di rumah sekalipun, sewaktu tengah makan tu akan diberikan dengan iPad untuk alasannya lah nak bagi anak tu duduk diam dan makan. Adakah itu satu tabiat yang baik? Kerana kita tahu tabiat pemakanan tu bukan dari segi makanan yang dimakan sahaja, tapi adalah overall good eating habits ataupun good orang kata practices lah. Sewaktu satu keluarga duduk di meja makan tu, macam mana kita nak menasihati parents di luar sana yang tabiat pemakanan yang baik adalah juga dengan to practice orang kata good table manners, for example. Good table sangat betul. Good table manners ataupun table interaction ataupun food interaction ketika kita makan tu adalah salah satu bonding time. Dia seolah-olah sama seperti pada waktu kita tidur. So pada waktu tidur pun sekarang ni ibu dengan ayah tengok TikTok, anak tengok YouTube. Jadi dia tak ada interaction ketika pada special moment tu. Jadi a lack of that special moment tu apabila kita bagi anak tengok skrin, benda tu akan menyebabkan addiction, akan menyebabkan satu tak aware pasal portion of makanan, apa yang kita makan. Jadi benda ni akan makin lama akan jadi, dia lebih daripada table manners, dia akan menyebabkan satu habit yang tak baik yang akan meliputi kehidupan yang lain. Jadi benda-benda tu perlu diadres pada awal. Jangan biasakan pada awal-awal. Okey, doktor, dan kita nak tahu juga apa yang menyebabkan trend obesiti di kalangan kanak-kanak ketika ini naik memuncak, khasnya di kawasan bandar, anak-anak di kawasan bandar. Kalau anak-anak di kawasan bandar, mengikut kajian, ia disebabkan oleh, kalau anak-anak di luar bandar, ia adalah disebabkan oleh susahnya untuk mendapatkan makanan-makanan yang sihat. So banyaknya adalah makanan-makanan yang cepat, contohnya Maggi dan sebagainya. Tapi untuk masalah kanak-kanak di bandar pula adalah disebabkan oleh kecenderungan ibu bapa untuk memberi snacking yang tidak sihat. So contohnya chips dan dia punya chocolates dan dia punya ice cream yang lebih prominent ataupun lebih banyak di bandar berbanding dengan di luar bandar. Satu lagi, di bandar juga dia lebih screen time, lebih banyak keterbukaan kepada tempat makan-makan yang viral dan sebagainya tu memberi satu peluang kepada masalah ini untuk melonjak naik berbanding dengan kawasan luar bandar. Dan mungkin juga gaya hidup ketika ini, ya doktor, ibu bapa yang lebih mementingkan keselamatan di bandar. Kita dapat saksikan anak-anak mungkin lebih selamat di dalam rumah berbanding untuk mereka melakukan sebarang aktiviti di kawasan luar rumah. Tak macam zaman kita dulu. Bebas berlari. Betul. Pukul 7 cukup time mesti ada di rumah. Okey, kalau kita bercakap pasal aktiviti lah, antara cara-cara untuk kita nak mengurangkan berat badan yang berlebihan, obesiti, adalah pemakanan. Tapi dalam pada itu adalah gaya hidup yang sihat juga. Untuk kanak-kanak terutamanya adalah satu masa di mana amat penting untuk mereka menghabiskan masa di luar sebenarnya. Macam mana kita nak galakkan ibu bapa juga sebenarnya untuk lebih banyak bawa anak-anak keluar, beriadah, bersukan dan sebagainya. Selalunya masalah yang paling utama untuk saya sebagai doktor untuk introduce this idea adalah apabila semua ahli keluarga tidak biasa untuk bersenam. Jadi apabila kita untuk keluarga yang tidak biasa untuk bersenam ni, kita tak boleh untuk terus nasihatkan untuk you pergi gym, you pergi swimming. Kita akan buat semudah mungkin adalah dalam arti kata lain just untuk develop the momentum. Daripada kita fikir jauh, saya selalu bagi cadangan pergi KLCC, shopping dulu, makan, sebelum balik pusing the taman KLCC tu satu round, and then you balik. Just to make sure that you are comfortable. Daripada jalan tu dia akan rasa on the first week, second week dia cakap kaki sakit lah pakai slipper, then you buy a sport shoes. Then daripada sport shoes, daripada jalan saja boring, then how about you brisk walking, the whole family brisk walking. So daripada brisk walking dia makin lama makin comfortable, then kita akan start to develop the pattern yang makin lama makin sihat, It's all about momentum. It's not about what activity that suit you, tapi it's about the small thing that matters. So asalkan start daripada tak buat langsung. Okey, itu dia. Jalan-jalan KLCC pun boleh jadi aktiviti riadah. Okey, itu dia. Dan sebenarnya kanak-kanak dan makanan manis tak dapat dielakkan, doktor. Itu membuatkan mereka lebih bertenaga, dan kadang-kadang kita saksikan itu juga punca kepada berlakunya obesiti. Tetapi mungkin kalau kita
potong terus ataupun kurangkan langsung makanan manis, adakah ada impak terhadap kesihatan anak-anak, bagaimana? Setiap perubahan yang dicadangkan, it should be ia sepatutnya lebih gradual. Dia daripada merokok, daripada merokok terus stop merokok, selalunya tak konsisten lama. Jadi kalau macam ni pun in term of sweet exposure, saya akan cadangkan untuk gradual, bermaksud kita akan replace daripada processed food ataupun daripada simple sugars, kita tukar kepada pemakanan yang lebih baik, contohnya adalah buah-buahan. Masih lagi dapat manisan, masih lagi otak proses sebagai satu manisan, cuma dia adalah dalam bentuk yang lebih sihat. Daripada tu kita akan start to slow down daripada makanan tu setiap satu hari 3 kali kepada snacking sahaja. So dia perubahan dari segi gula tu perlu slow and steady supaya perubahan tu boleh berpanjangan. Tak terlalu drastik lah kan. So kita cari alternatif yang lebih sihat. Contohnya kalau kita selalu bagi anak-anak makan aiskrim, kita bagi dia fruit smoothie. Buat sendiri kat rumah. Betul. Itu nampaknya topik yang begitu menarik sekali untuk dibincangkan dan mungkin kita boleh aplikasikan kepada anak-anak kita tanpa kita sedar. Kita dah mengamalkan satu gaya hidup yang tidak sihat dan merisikokan anak kita kepada obesiti secara tak langsung sebenarnya. Okey, dan itu tadi bersama dengan Dr. Sufian Sani Sayuti mengenai cabaran obesiti di kalangan kanak-kanak. Dan sampai di sini saja kita bersiaran pada hari ini. Betul tu Nurul, diharapkan anda semua tetap jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa pakai pelitup muka jika keluar ke kawasan-kawasan yang sesak. Assalamualaikum, salam hormat. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.